Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Dr. Hassan Saleh, kami daripada Kumpulan 2 Melaka akan membentangkan tajuk 8 berhubung dengan isu-isu berkaitan dengan pembangunan. Sebelum itu saya nak memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama kali saya, Zulkifli Omar Rais, Rafi Tomeno, Suhaizan bin Noh, Muhammad Rafiq bin Husin, Dinesh anak lelaki Multi, Muhammad Nazri, Muhammad Izwandi, Muhammad Nasrik, Umi Nadia dan juga Nurul Nasuha. 1.0 berhubungan dengan pendahuluan dalam berkatakan tentang pembangunan jalan raya adalah mustahak untuk menyokong pembangunan ekonomi yang lain. Begitu juga dengan pembinaan empangan hidroelektrik adalah untuk memenuhi keperluan elektrik bagi pembangunan negara. Isu-isu berkaitan dengan pembangunan yang akan diperkatakan adalah berkenaan dengan berhubung dengan lebuh raya Pen Borneo dan juga empangan hidroelektrik di Sabah dan Sarawak. 2.0 pembangunan dalam sekitar. Semua mengetahui bahawa lebuh raya Pen Borneo misalnya merentangi Sarawak dari barat daya ke timur laut dengan sepanjang keseluruhan 1060 km dengan anggaran tarikh siap pada tahun ini 2021. Empangan hidroelektrik yang dirancang berlaku di kawasan hutan pada masa ini di selatan dan timur laut Sarawak dan dijadualkan siap menjelang 2030 dengan satu empangan sudah beroperasi di barat daya Sarawak. Di sini kami akan menilai sejauh mana isu yang berkaitan dengan kesan pembangunan ini dan juga kita akan membuat cadangan untuk menambah baik bagi mengurangkan isu yang berbangkit. Saya serahkan kepada ahli kumpulan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kes seterusnya ialah jalan raya dan empangan hidroelektrik di mana ia melibatkan jurujukan dan juga putus sumber dan mengesan laluan lebuh raya ke dalam sistem maklumat geografi atau bahasa ringkasnya GIS. Peta projek menggunakan data biophysics berskala halus untuk melaksanakan projek ataupun reka bentuk lah. Okey, seterusnya ialah perhubungan landscape. Ianya menggambarkan hubungan antara tumpuk hutan yang melintasi landscape di mana ia penting bagi komuniti kehidupan liar yang beralih dari satu habitat ke habitat yang lain melalui bagi melintasi landscape tersebutlah. Okey, melalui analisis MSPA di mana ia mengtakrifkan kawasan hutan di Sarawak Landscape mempunyai landscape hutan yang berbeza. Okey, seterusnya ialah kawasan terlindung tanah gambut dan juga cerun. Okey, tanah gambut untuk Sarawak daripada pemetaan terkini tanah gambut tropika dan tanah lembap yang dianggap lebih kemas dan teguh daripada data tanah gambut yang lain yang tersedia. Sekian, terima kasih kepada sahabat saya Puan Nasuha. Seterusnya saya akan memberi pembentangan tentang kawasan perlindungan dikesan daripada aktiviti infrastruktur. Kalau kita lihat, kawasan perlindungan ini akan terjejas dan akan menyebabkan kawasan-kawasan yang telah digazetkan oleh kerajaan akan memberi kesan disebabkannya ada pembinaan jalan, adanya pembinaan empangan dan dia akan memakan kawasan memberi kesan pada kawasan pembinaan tu dan akan memberi kesan kepada perlindungan yang kita telah gazetkan. Seterusnya di segi perhubungan hutang. Bila kita bina jalan, akan berlaku perpisahan antara dua hutan dan akan menyebabkan, sebagai contoh empangan boleh menyebabkan sehingga 662,000 habitat musnah. Ini akan menyebabkan perpisahan. Contohnya macam dam akan menyebabkan 25 km perbezaan dia punya kawasan. Dan seterusnya tanah gambut. Kalau kita lihat pembinaan jalan raya sepanjang 11,000 hektar menyebabkan 65% tu akan menyebabkan stok karbon dah tak ada, menyebabkan pencemaran dan 80,000 habitat terjejas dan 10,000 adalah daripada tanah gambut tu sendiri. Dan sebagai contoh empangan di lawas akan menyebabkan hampir 10,000
habitat tanah gambut akan musnah. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya iaitu Cik Izwandi. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang seterusnya iaitu infrastruktur dan juga landscape berhutan. Seperti kita sedia maklum, lebuh raya Pen Borneo dan juga hempangan hidroelektrik di Sarawak akan memberi kesan kepada landscape hutan secara meluas. Empangan ini sahaja memberi kesan kepada 1.7 juta hektar hutan, termasuk 350 hektar hutan primer, hutan yang utama. Lebuh raya itu juga memberi kesan kepada 9,000 hektar hutan yang merangkumi 6,500 hektar hutan primer. Secara konservatif, menganggap lebuh raya itu hanya memberi kesan kepada kawasan dalam penampan 1 km pada setiap sisi. Keseluruhannya ianya meliputi 982,000 hektar tanah. Begitu luas sekali ya. Seterusnya adalah infrastruktur dan tanah runtuh. Bagi isu ini, jalan raya yang dibina menyebabkan penebangan hutan dan gangguan tapak untuk pembinaan jalan, menjadikan tapak ini lebih terdedah kepada tanah runtuh, baik semasa peringkat pembangunan awal maupun selepas pembangunan. Empangan hidroelektrik pula kenaikan paras air dan juga mengakibatkan peningkatan tekanan geologi di kawasan itu. Penenggelaman hutan, gangguan dan juga penebangan hutan untuk empangan dan infrastruktur menggalakkan untuk tanah itu runtuh dan kerap berlaku dengan skala yang lebih besar. Ianya juga akan meningkatkan kos penyelenggaraan lebuh raya dan kos pengurusan bencana yang berkaitan di rantau ini dalam pembangunan empangan pasca hidroelektrik. Seterusnya adalah dari topik kepelbagaian biologi Borneo, biodiversity. Kehilangan habitat yang secara langsung kita lihat apabila berlakunya projek mega yang besar ini adalah melalui pembukaan hutan. Yang keduanya adalah penenggelaman hutan. Yang ketiga, membedah kawasan terlindung. Dan yang paling utama adalah habitat, iaitu pemecahan habitat, degradasi teras hutan dan pengasingan habitat. Pengembangan habitat mengakibatkan empangan hidroelektrik juga mungkin berisiko kepada kepupusan mamalia yang meluas di rantau ini, seperti yang telah berlaku di bahagian kawasan hutan Amazonia, tanah rendah akibat projek empangan hidroelektrik. Itu saja untuk tajuk saya serahkan kepada rakan seterusnya. Terima kasih Dr. Hassan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Berikutnya adalah keutuhan hutan dan keberkesanan kawasan perlindungan. Beberapa empangan hidroelektrik ini berpotensi menenggelamkan kawasan hutan yang luas. Yang kedua, kematian hutan berskala besar dan penukaran sekunder tambahan yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur. Sebagai contoh, yang ketara empangan bakun dan murun yang telah siap, beribu hutan telah tenggelam. Untuk perubahan iklim pula, projek infrastruktur di Sarawak ni nampaknya akan mengalami ancaman perubahan iklim. Antaranya adalah memerlukan penebangan hutan yang berskala besar akan menyebabkan pelepasan gas rumah hijau yang luas ke atmosfera. Yang kedua, lebih terdedah kepada gangguan pada masa depan sepertinya kebakaran hutan seperti yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, suhu tropika akan meningkat sangat tinggi melalui kaedah aerobik dan anaerobik, di mana kebanyakan baju jisim hutan yang hilang akan ditukarkan kepada karbon dioksida dan metana. Haiwan-haiwan diramal bergerak secara skala besar sebagai tindak balas kepada perubahan iklim. Menambah baik perkhidmatan bekalan kuasa. Pertama, strategi perancangan kuasa holistik terutamanya untuk meningkatkan keselamatan bekalan, menilai semula struktur tarif dan meningkatkan kualiti perkhidmatan. Dua, Sabah Electrical Sdn Bhd memperbaharuan struktur tarif untuk menjadi mampan dari segi kewangan. Ketiga, pengukuhan grade sedia ada. Memperbaik infrastruktur untuk lebih baik. Pertama, jalinan jalan raya yang baik dan kemudahan listrik yang meluas secara tidak langsung akan dapat mempertingkatkan kapasiti dan kecekapan lapangan terbang dan pelabuhan yang sedia ada. Peningkatan infrastruktur yang terancang akan saling berkait antara sektor ekonomi yang menyokong antara satu sama lain. Membangunkan sektor ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang ditawarkan oleh Sabah dan Sarawak dalam meningkatkan potensi ekonomi, sektor ekonomi khusus akan terus dibangunkan. Di Sabah, industri berasaskan kelapa sawit kekal sebagai industri utama, manakala perkhidmatan berkaitan pelancongan dan asas tani industri juga telah dikenal pasti sebagai penyumbang penting
kepada keluarga dalam negara kasar negeri. Menyediakan pengagihan hasil petroleum yang adil. Dalam memastikan kemakmuran rakyat Sabah dan Sarawak, kerajaan akan menyediakan bahagian pendapatan minyak dan gas yang sama mengikut undang-undang semasa. Pada masa yang sama, sebuah jawatan kuasa kabinet khas akan ditubuhkan untuk mengkaji dan memantau pelaksanaan adil seperti mana Perjanjian Malaysia 1963. Pengagihan hasil petroleum akan dalam dinikmati secara adil kepada semua warga Sabah dan Sarawak dengan pelaksanaan pembangunan yang diperlukan oleh rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih di atas sahabat pembentang saya yang lepas. Seterusnya, meningkatkan peranan agensi pembangunan di Sabah dan Sarawak. Di Sabah, menggiatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangkan kadar kemiskinan dengan pengembalan pelan tindakan strategik jangka panjang Sabah, iaitu Sabah LAP 2016-2035. Manakala di Sarawak memanfaatkan potensi pertumbuhan dan meningkatkan transformasi luar bandar di kawasan Baram, di tanah tinggi Sarawak, bahagian Kapit dan daerah Kanowit, di Rajang Atas serta bahagian Limbang di utara Sarawak. Seterusnya, meningkatkan menaik taraf akses kepada bekalan air dan elektrik. Bekalan air di Sabah meningkat daripada 87.9% pada 2015 kepada 89.4% pada 2016. Manakala di Sarawak meningkatnya daripada 94.2% pada 2015 kepada 94.5% pada 2016. Manakala untuk bekalan elektrik di Sabah telah bertambah baik daripada 91.7% pada 2016 kepada 92.4% pada 2017. Manakala Sarawak meningkat daripada 83.8% pada 2016 kepada 85.4% pada tahun 2017. Ini akan meningkatkan peluang pekerjaan. Permintaan untuk pekerja mahir terus meningkat apabila aktiviti ekonomi menjadi lebih kompleks, terutamanya dengan kemunculan teknologi baharu. Bilangan pekerja mahir yang mempunyai kemahiran dan kepakaran khusus masih tidak mencukupi, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Nasib Hasanuddin akan menganukan dasar kerajaan yang betulnya diperlukan bagi projek Lebuh Pen Borneo ni. Kita perlu kurang merosakkan alam sekitar dan dari segi ekonomi dengan kos pembinaan penyelenggaraan yang rendah serta boleh diterima secara sosial dan menyokong aspirasi masyarakat tempatan. So projek ni juga sponsor daripada segi Sarawak melibatkan nilai pemeliharaan tinggi hutan Borneo, implikasi perubahan iklim di rantau ini dan implikasi sosial dan kebolehsanaan ekonomi. Keseluruhan projek dan kemampanan yang panjang secara dasarnya dari pihak kerajaan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pembintangan yang sebelum ini. Seterusnya, kita bercerita tentang kesimpulan. Kekurangan Environmental Impact Assessment EIA untuk projek jalan raya dan juga projek-projek pembangunan yang lain akan meningkatkan risiko kerosakan alam sekitar. Di samping itu juga akan berlaku konflik sosial dan juga legislasi yang boleh membawa kepada kelewatan projek, lebihan kos atau seterusnya pembatalan projek. Namun begitu, risiko yang timbul mampu dikurangkan apabila jurutera yang berkenaan menyedari keperluan menjaga alam sekitar semasa fasa perancangan dan mereka bentuk jalan raya. Selanjutnya, ketidakcukupan dalam laporan EIA untuk projek pembinaan jalan raya boleh diminimumkan melalui penglibatan perancangan yang proaktif bersama komuniti dan NGO yang lebih komprehensif sebelum, semasa dan selepas projek tersebut berjalan. Tekanan berkaitan pemeliharaan dan penjagaan alam sekitar akan dapat dikurangkan dengan banyak melalui penyediaan sumber kewangan yang mencukupi dan peningkatan dalam penggunaan kaki tangan yang berkemahiran tinggi oleh Unit Perancangan Ekonomi (EPU) dan Jabatan Alam Sekitar (JAS). Ini akan membolehkan mereka melaksanakan proses EIA dengan lebih berkesan meliputi semua peringkat termasuk semakan keperluan dan proses EIA, amalan pemantauan berkesan, penggunaan jalan raya dan penguatkuasaan undang-undang yang ketat. Pembinaan jalan raya mampu menjana pertumbuhan ekonomi sebuah kawasan. Lebih banyak industri atau perniagaan diwujudkan kerana penggunaan boleh sampai kawasan terbabit tanpa sebarang masalah. Kawasan yang sukar dihubungi menjadi kawasan yang mudah dikunjungi tanpa sebarang masalah yang timbul. Kerana ini membawa kepada wujudnya kawasan-kawasan bandar baru di sepanjang jalan raya. Pembinaan kawasan kilang di sepanjang jalan raya juga menjadi satu fenomena biasa. Keseimbangan pembangunan fizikal dan penjagaan alam sekitar yang optimum akan menjadikan Malaysia sebuah negara contoh dan kekal terbaik di mata dunia.
Malaysia bagus. Itu saja. Sekian. Terima kasih.